Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, iyyakum wa'alum fitar. Amin ya rabbal alamin. Dan disyariatkan pada segala na'amun, dijadikan korban. Na'am ni apa? Dijadikan korban. Tiada padanya aib yang mengurangkan sesuatu yang dimakan daripadanya, maka tiada memadai yang terjadi. Terjadi ia tiada bertelinga dan yang terpotong telinganya jika sedikit sekalipun, dan yang terpotong ekornya dan yang berkulis badannya jika sedikit sekalipun. Tak boleh semua tu. Dan disyariatkan pada segala na'am yang dijadikan korban, tiada padanya aib yang mengurangkan sesuatu yang dimakan daripadanya, maka tiada memadai yang terjadi ia tiada bertelinga dan yang terpotong telinganya jika sedikit sekalipun, dan yang terpotong ekornya dan yang berkudis badannya jika sedikit sekalipun adalah salah satu daripada na'am, dan tiadalah memadai dijadikan dia udhiyah. Nampak tak? Terpotong telinganya sedikit pun tak memadai. Tapi itulah kita ada masalah sikit. Mungkin kat sini ada, memanglah ada beberapa pandangan yang muktamadnya tak boleh. Tag tu, tag kan ada dua jenis. Tag jenis tebuk teket, tag jenis subang. Tebuk teket dia bulat, keteng, jatuh, bulat. Macam tebuk teket zaman dulu lah. Zaman sekarang mana ada tebuk teket dulu zaman pas mini kan? Ataupun tebuk subang. Tebuk subang dia macam tu kan. Yang tebuk subang boleh, yang tebuk teket tak boleh. Yang banyak berlaku tebuk subang tapi subang hilang, menyebabkan dia jadi koyak. Terpaksa guna pendapat dhaif. Nak beribadah guna duk dhaif. Oh, sedih lah. Tapi nak cari tu susah. Tapi kalau dapat, carilah. Kalau boleh, bawa satu spray, pergi ke kandang. Kemudian saya nak beli kambing ataupun lembu korban. Cari tengok yang kata nanti kita order, tak nak tengok dulu, macam tu kalau boleh lah. Saya nak ni prop spray. Jadi kita dah tahu dah, nanti dia hantar, nanti kan order yang lain gemuk sampai kurus. Kita spray ni yang ini. Tapi susah lah, memang cakap boleh lah, nak buat tu susah. Tapi itulah, nak korban yang sempurna kena lah. Kalau boleh telinga jangan terpotong telinga walaupun sedikit pun, tu disebut tu berkudis, tak nak. Tapi itulah, adalah dhaif pendapat dhaif. Bila dhaif, iman pun dhaif lah. Ini saya tak panjang lah, setakat tu je lah. Kalau panjang, kalau kita ingat lagi yang kita belajar sebelum ni yang apa dia, dan termasuk juga yang tak diberi oleh ulama, tak membenarkan binatang korban yang jenis berpeleseran. Tak benar. Ulama kata seelok-eloknya jangan buat jenis lepas pergi. Yang itu kalau boleh jangan buat korban juga, kerana selalu dimaki orang. Bodoh macam lembu punya lembu. Duduk tengah jalan, tak tahu aku nak lalu. Kan dia kena maki. Bila kena maki, memberi kesan kepada daging itulah. Itu kalau boleh tak nak. Tapi bukannya tak sah. Dan kita langkah teruslah. Dan masuk waktunya apabila keluar matahari. Masuk waktu apa? Waktu udhiyah tadilah. Masa keluar matahari dan lalu masa dapat sembahyang 2 rakaat akhir raya serta lalu masa membaca 2 khutbah yang pendek-pendek, maka kemudian daripada lalu masa itu sahlah berkorban, tetapi yang afdalnya ditakhirkan hingga naik matahari kadar segala yang berkekalan waktunya hingga jatuh matahari akhir tasyrik, maksudnya 4 hari. Yang pertama tu lepas sembahyang, bukan selepas sembahyang. Kalau dia kata lepas sembahyang, tapi kalau tak sembahyang tak boleh korban lah. Bukan lepas sembahyang. Kalau tengok baca betul-betul, dia tulis kat situ kadar masa, lalu masa. Jadi bila boleh sembahyang raya, waktu ni dah boleh sembahyang raya. Lepas tu sembahyang raya 2 rakaat yang ringkas-ringkas 2 minit. Kemudian tak ada surah-surah semua, yang ringkas 2 minit. Kemudian khutbah yang betul-betul rukun. Berapa minit? Khutbah rukun. 2 rukun. 2 khutbah tapi baca rukun-rukun je, agak-agak berapa minit? Seminit 2 khutbah. Itu rukun. Apa dia? Rukun pertama, first kali baca 1 ayat daripada alhamdulillah, tu wajib. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, tu wajib. Dah 2 dah. Ittaqullah,
Qul huwallahu ahad. Duduk baca doa. Dah. Lepas tu bangun balik. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ittaqullah. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat. Amin. Dah semayang. Dah semayang, dah turun. Dah boleh. Itu adalah rukun khutbah. Sama ada khutbah Jumaat ataupun khutbah raya, sama. Jadi pendek je. Habis panjang-panjang sampai tidur apa? Tak tahu lah. Tu pendek je. Tu je. Dah cukup. Jadi kadarnya lebih kurang 1 minit, sembahyang 2 minit, 3 minit lebih kurang. Nak selamat ambil 10 minit. Nak selamat 10 minit setelah boleh sembahyang hari raya. Boleh sembahyang raya duha. Lebih kurang 7.45 apa? Syuruk berapa tu? Tolak lebih kurang setengah jam. Berapa syuruk? 25 kan? Dia biasa syuruk dia sama dengan maghrib. Maghrib pukul apa? Biasa nak sama lah dengan syuruk. Syuruk, tengoklah. Tu ada. 7.25 lah lebih kurang kan. 7.25 jadi 7.25 tak boleh lagi, haram lagi. Lebih kurang setengah jam untuk segalah tu, untuk naik lagi tu lebih kurang setengah jam. Pukul 8. Pukul 8 confirm boleh. Macam tu lah untuk selamat. Kalau kira betul-betul kurang lagi tu. Okey, habis tak masuk dah bab tu. Dia baru masuk. Ini kita punya pelajaran yang sebenarnya yang perlu ditekankan pada tiap-tiap kali korban. Dan tiada harus dimakan suatu daripada korban jika korban itu daripada nazar. Demikian lagi segala orang yang wajib atas nafkahnya, bahkan wajib ia sedekahkan lagi mentah dengan sekaliannya hingga ke kulitnya dan tanduknya, maka jika ia makan suatu daripadanya wajib digantikan dia. Ini hukum nazar yang dimasukkan ada dua. Hukum nazar ada dua, bukan yang dimasukkan. Bukan. Hukum nazar ada dua. Pertama nazar makruh, yang kedua nazar sunat. Ini nazar makruh dengan nazar sunat. Secara ringkasnya nazar ni apa dia nazar? Masuklah sikit nazar, dah sebut nazar kat situ. Nazar ni kita sebut nama Allah, kita nak buat sesuatu kerana Allah. Itu nazar. Kita nak buat sesuatu kerana Allah, kita sebut, kita berjanji lah, kita berjanji. Ataupun boleh jadi juga kalau dapat sesuatu kita akan buat sesuatu. Tu. Dan sesuatu tu adalah perkara yang sunat sahaja. Ni dengar betul-betul. Nazar hanya boleh perkara sunat sahaja. Tak boleh nazar perkara wajib, tak boleh tu masuk tak sah. Tak sah nazar perkara makruh, tak sah nazar perkara harus. Contohnya, kalaulah hari ni lawan apa? Lupa, tak tahu. Bukan lupa, tak tahu pun. Malaysia lawan apa? Thailand. Kalaulah Malaysia menang lawan Thailand malam ni, aku nazar botak kepala. Wajib ke tak wajib kalau Malaysia menang? Tak wajib, kerana botak kepala tak sunat, harus. Bila harus, tak wajib buat, tak sah nazar. Kalaulah Malaysia menang malam ni, aku jalan kaki 20 km. Tak wajib buat, tak jadi nazar, kerana jalan kaki harus. Bukan sunat, hanya perkara sunat je. Kalaulah Thailand menang malam ni, aku nak makan 3 pinggan, tak payah buat, tak sah nazar. Kalau berniat main-main dah berdosa lah pula situ. Tak sah. Dia mesti ataupun berdiri, duduk, tidur, semua tu tak sah nazar, kerana nazar mesti perkara sunat. Okey, soalan, kalau anak aku lulus periksa sekian, aku nazar nak puasa ke nak apa ke, boleh buat? Periksa ni pelajaran. Sunat tu, sunat. Silap-silap boleh jadi fardu kifayah, tapi sunatlah kita ambil sunat. Jadi boleh lah. Jadi ingat, nazar tak boleh buat perkara yang selain daripada sunat. Wajib pun tak boleh. Kalaulah Malaysia menang malam ni, aku akan semayang 5 waktu tak tinggal. Yang wajib tu 5 waktu. Tak payah nazar pun, memang wajib. Tak sah nazar. Dan wajib tetaplah wajib. Macam tu. Dan itu adalah hukum nazar. Dan hukum melakukan nazar yang itu yang sunat. Yang sunat kan, yang sunat. Ada nazar yang makruh. Nazar yang makruh seolah-olah macam berkira-kira dengan Allah. Kalau buat sesuatu, dapat sesuatu, baru nak buat, seolah-olah macam tu. Kerana itulah dianya makruh. Kalau tak bagi, tak buat. Betul lah kan? Tak dapat anak, tak dapat 10A,
Tak buat apa, tak puasa ke, tak apa ke yang buat. Oh, mau berkira macam tu. Aku bagi kau makan, tu kau berkira nak ibadah. Macam tu lah, lebih kurang nak bagi faham. Surah Al-Insan yang biasa kita baca, yufuna bin nazri. Nazar tu. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka dikurniakan kesenangan tu kerana mereka menyempurnakan nazarnya, apatah lagi yang diwajibkan Tuhan kepadanya, serta mereka takutkan hari akhirat dan azab seksanya. Yang ini nazar macam mana? Kalau tahun ni aku bernazar nak pergi umrah, itu nazar. Apa dia? Tahun ni aku bernazar nak pergi umrah. Ada kait tak? Mana ada? Itu terpuji. Aku tahun ni aku bernazar tak nak tinggal sembahyang sunat, qabliyah ba'diyah. Terpuji. Bukannya aku tahun ni kalau rezeki aku murah aku tak tinggal lah, bukan. Terus tiba-tiba je. Kau kenapa tiba-tiba je? Tiba-tiba. Itu terpuji. Tak ada syarat. Dan okey, mazhab Syafi'i, korban nazar tak boleh ambil walaupun sedikit, tak boleh makan, tak boleh ambil kulit, tak boleh ambil tanduk untuk dirinya dan dia sesiapa yang dia tanggung. Kalau mak dia duduk dengan dia, dia bela mak dia, mak dia. Kalau anak dia duduk dengan dia bela anak dia dengan anak-anak. Tapi kalau anak dia dah pindah duduk lain, kerja lain, tak tanggung lah. Tu masuk tanggung. Jadi nazar ni apa? Kalau macam mana? Kalau jadi apa-apa aku nak nazar lembu. Macam tu nazar lah. Kalau tahun depan kalau dapat target banyak ni, ada lebih gini aku nak korban satu bahagian, dua bahagian. Itu nazar. Bila macam tu, buat macam tu, haram makan, haram ambil walaupun sikit. Scaping tak boleh walaupun sedikit, sebab kita dah bernazar. Semua kena bagi fakir miskin, termasuk kulit, termasuk tanduk. Tak boleh ambil, kena bagi. Kalau tak nak, buang. Tak boleh ambil kerana dah bernazar. Tapi yang boleh bagi dekat anak yang dah balik, yang dah pindah, boleh. Dia bukan tanggungan. Ingat, tanggungan. Okey, dan wajib hadiahkan ataupun sedekahkan semualah. Maksudnya tak ada 1/3 dah, tak ada dah kalau nazar macam tu. Tapi kalau bila kita bagi orang, kata aku kesian pula tengok muka kau. Nah, ambillah sikit, aku sedekah balik, aku hadiah balik. Boleh ambil. Tapi tak boleh macam Cina buta tu, tak boleh. Macam mana? Aku bagi kau sebab aku dah ternazar ni. Nanti aku bagi balik. Kau ambil separuh, aku ambil separuh. Itu Cina buta, tak boleh. Dosa tu. Tapi kalau bagi je, lepas tu buat aku sedih. Asal sekilo siapa? Tu pun lembu yang lain yang bagi sekilo. Lah, kau buat korban kan tu lah. Nazar. Tadi kau bagi aku tadi, apa tadi? 10 kilo kau bagi banyak. Aku pun banyak dah dapat ni. Ambil 8 kilo balik. Alhamdulillah. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan main-main, jangan buat-buat main-main. Pada mazhab lain sebenarnya korban nazar ni boleh makan. Mazhab Maliki dengan Hanbali boleh makan. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh, jangan makan. Dan juga bagi orang yang buat korban bagi orang lain. Faham tak? Dia nak buat korban, dia kena minta izin. Aku nak buat korban untuk kau ni. Contohnya macam tu kan. Boleh tak? Boleh, dia cakap. Memanglah boleh. Bodoh lah cakap tak boleh. Orang nak sponsor, boleh. Kemudian okey, dia pun bayar, dia pun beli, dia pun cari lembu semualah, dia pun buat. Dan dia lepas tu jadi lepas tu macam mana? Engkau lah buat. Engkau nak sponsor tapi engkau lah yang buat. Maksudnya dia nak bagi tahu, nak ambil nama je. Nak ambil nama je kan, nama. Lepas tu dia lah yang buat. Orang tu lah yang buat. Orang yang nak sponsor tu buat. Dia tak boleh ambil. Orang yang buat tu, tuan punya lah hasilnya, bukan tuan punya. Tuan sponsor. Tak boleh. Tak boleh. Tapi maksud tak boleh apa? Tanpa izin dia. Jadi maksudnya okey. Lepas tu dia pun pergi. Dah habis cerita. Tak boleh ambil. Tak boleh. Dia kena minta, aku nak ambil sikit ni. Tu bahagian yang kau punya lah. Memang duit aku, tapi aku akan dah bagi kau punya. Nak ambil sikit. Baru boleh. Dia macam tu sekali. Dan korban wasiat pun sama juga. Aku wasiat kalau aku mati, macam tu boleh. Walaupun dah mati. Dia korban, dia wasiat untuk korban. Bila dia wasiat maknanya kena buat lah kan. Dan maknanya dia dah mati lah kan.
Kalau dia hidup bukan nama wasiat. Okey, nak bagi tahu. Jadi bila dia dah mati tapi dia wasiat, jadi wakil dia akan buat korban wasiat tu. Bila wakil dia akan buat korban wasiat tu, kalau wakil dia tu tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Wakil tu yang buat. Padahal bukan dia punya. Dia wakil je. Dia dengar wasiat tu, dia menyempurnakan wasiat, tak boleh. Wajib semua sedekah kat fakir miskin. Tak boleh, ataupun hadiah. Dia orang yang buat tu tak boleh. Orang yang buat tu seolah-olah macam dia punya. Sebab tu yang tadi juga seolah-olah macam dia punya, seolah dia punya, padahal bukan dia punya. Dia cuma menyempurnakan wasiat. Dia tak boleh ambil. Kerana disebut ada istilah apa ni? Seorang yang mewakili dan menerima dalam masa yang sama, tak boleh. Dia wakil, dia terima, tak boleh. Istilah dia qabat dan miqbat ataupun muqbit, sama je lah. Qabat pemegang. Qabat tu pegang, miqbat tu pemegang. Betul tak? Okey, contoh lah. Boleh tak wakilkan untuk wali? Boleh wakilkan untuk wali. Boleh. Aku jauh ni, tak apa, aku wakilkan dekat kawan aku yang ada dekat sana. Jauh ni, aku dekat London. Okey, tak apa, dekat rumah sana anak aku nak kahwin, aku tak sempat balik. Jadi aku wakilkan Karim. Pakcik Karim. Oh, Pakcik Karim. Aku wakilkan dia, aku nak call dia sekarang, nak bagi tahu dia sekarang, aku wakilkan dia untuk dia jadi wali. Aku nak serahkan hak tu dekat dia. Dia pun telefon Karim, aku serahkan hak wali aku ni, mewakilkan supaya engkau mewalikan yang anak aku yang nak kahwin ni. Boleh? Boleh. Okey. Tapi tiba-tiba aku terima nikahnya dia, tak boleh? Tak boleh. Sebab dia cuma terima wakil untuk mewalikan. Okey. Kemudian boleh tak wakil terima nikah? Boleh juga, boleh. Yang nak kahwin dengan anak dia ni pula duduk dekat Australia pula, tak sempat nak balik, flight delay. Jadi macam mana? Dia pun call. Dia pun kenal Pakcik Karim juga. Pakcik Karim, nak tolong tak tolong ni? Saya serahkan saya wakilkan Cik Karim terima akad perkahwinan yang saya nak kahwin tapi tak sempat ni. Terima. Dia sebutlah nama orang ni. Kau tak sebut masalah juga, sebut nama orang ni, dan untuk saya, bukan untuk Cik Karim. Dan macam tu dia tak boleh nak konal lah. Okey, dia pun aku terima daripada bapak dia wali, aku terima daripada dia juga. Tak boleh. Tak boleh lah pakcik dah terima wakil daripada bakal bapak mertua kau. Oh macam ni, tak apalah, saya nak wakilkan kat anak Pakcik Karim lah. Karam. anak pakcik, aku nak beritahu sikit ni. Kau wakilkan aku gini, terima. Boleh. Jadi bapak dia saksi kat orang lain lah. Kemudian anak dia sebagai wakil terima. Jadi aku macam mana nikahkan, kalau dia nikahkan sendirilah, aku nikahkan di kau yang mewakilkan. Laju je. Nampak senyap. Macam hafal je. Okey, lepas tu dia pula aku terima sebagai wakil. Macam itulah seterusnya. Ni sah perkahwinan. Nak cerita kalau Pakcik Karim dia terima wakil wali dan dia terima wakil tu, maksudnya memberi dan menerima tu sama. Kalau sama juga jual beli, boleh wakil. Aku wakil kau untuk beli. Lepas tu tuan kedai cakap aku wakilkan kau juga untuk ni. Jadi aku jual untuk aku sendiri. Macam mana nak cakap? Tak boleh. Dipanggil seorang tidak boleh mewakili dan menerima dalam masa yang sama. Okey. Kalau dia kalau ditaja anak dia, sebenarnya ada kat bawah. Tak apalah, sebutlah sebab kita pun nak main tebuk-tebuk aje ni. Dia kalau dia apa? Dia ayah taja. Oh, kata baru taja. Dia sponsor anak dia. Anak dia kalau nak sponsor ada dua jenis anak. Pertama anak tak balik, yang kedua anak dah balik. Kalau tak balik lagi, dia boleh buat dengan satu syarat. Jangan pakai duit anak tu, duit raya anak tu. Tak sah. Dia kena pakai duit dia sponsor anak dia yang tak balik. Tapi kalau anak dia dah balik, dia kena minta izin, wajib.
Kalau tidak, tak jadi korban. Dari segi ambil daging, anak dia tak tanggung anak dia. Tak tanggung anak dia. Dia tanggung anak dia, tak boleh lah. Kalau dia tanggung. Oh, anak dia belum balik. Dia buat untuk anak dia yang belum balik. Lepas tu dia yang nak ambil pula apa ni? Tak, anak dia punya dah sekarang. Itu bukan wakil. Itu bukan wakil. Kan? Itu dia buat untuk anak dia. Dia macam dia buat. Okey, bukan wakil. Sekejap. Ke dekat bawah ni? Ke kat atas tadi? Oh, yang kat atas tadi. Cuba baca betul-betul yang kat atas tadi. Jadi yang tadi ni mewakilkan. Kejap. Ada kat atas tadi. Atas sekali. Ni. Bermula menyembelih korban itu sunat muakkad orang yang kuasa, lagi bukan saya, ia berkorban bagi dirinya dan anaknya yang kecil. Tu. Dirinya dan anaknya yang kecil. Dia boleh buat diri dia dan dia boleh buat untuk anaknya yang kecil. Kita lompat kan tadi, tak masuk situ. Jadi anaknya yang kecil boleh dia buatkan walaupun anak tu tak izin. Sebab dia kecil lagi. Tapi dengan syarat tak boleh pakai duit anak tu. Itulah. Itu dia macam dia yang buat. Macam dia yang buat. Bukan anak dia buat untuk anak dia, kemudian anak dia wakilkan dia untuk buat. Bukan. Itu dia yang buat. Okey. Jadi sekarang ni tak boleh lah macam tu. Jadi nazar pula ada dua juga. Pertama nazar hakiki, yang kedua nazar hukmi. Ini baru kita nak masuk dah 9.30. Nazar hakiki yang disebut tadi lah. Nazar hakiki tu maksudnya aku bernazar nak korban. Aku bernazar kalau macam ni aku nak korban begini. Tu nazar hakiki. Memang hakiki. Yang kedua hukmi. Yang ini ramai orang buat tanpa dia sedari, maka berdosalah dia. Apa dia? Nazar hakiki. Aku bernazar nak korban lembu tahun ini. Wajib atas aku korban kerana Allah. Jika aku naik pangkat, aku bernazar nak korban unta. Itu semua nazar hakiki yang kita bincang tadi. Okey, yang ini tanpa disedari dia panggil nazar hukmi, ataupun dihukum nazar, ataupun dipanggil nazar majaz, ataupun dipanggil nazar pada ta'yin. Apa dia? Macam mana? Dia bukan nazar, tapi dari pemahaman. Nak buat apa lembu tu? Aku nak buat korban lembu ni. Habis. Dia tengah eret lembu. Kalau dalam kitab tu je lah contoh dia, mana-mana kitab. Pegang tali, eret lembu, eret kambing. Wah, banyak lembu kambing ni. Oh, cantik yang ni besar. Oh, yang ni nak buat korban. Habis tu maksudnya wajib buat korban. Jadi nazar, bukan jadi nazar, hukum nazar. Tak nazar, dihukum nazar. Maksudnya apa? Tak boleh makan, tak boleh ambil 1/3, tak boleh ambil kulit, tak boleh ambil apa, dan wajib sembelih korban bila sampai waktu lah. Mana boleh korban waktu tu tak masuk lagi. Contohnya tunggu sampai waktu, wajib. Dia cuma cakap lembu ni aku nak buat korban, tu je. Dia niat dekat hati dia sunat, tak jadi. Ada satu syarat lagi. Syaratnya lembu tu dia punya. Kalau lembu tu jiran dia punya, tak jadi. Dengan syarat lembu tu dia punya dan sempurna milik. Kalau kongsi pun tak jadi. Kalau kongsi dah ada penjelasan lagi sikit tu. Tak payahlah buat kongsi, nanti kan panjang. Kita nak cerita bab yang kebanyakan terjadi. Dan ataupun yang ini satu lagi, kambing. Ingat semua hukum korban sama dengan akikah. Sama. Kecuali semua sama kecuali korban mentah, sunat bagi mentah, wajib bagi mentah sebahagian untuk sah tu, dan sunat bagi mentah selebihnya semua. Akikah sunat bagi masak. Itu je beza. Yang lain semua sama. Jadi kalau ulang balik kat sini tadi, nazar hukmi, nazar majaz, nazar pada ta'yin. Nak buat apa kambing ni? Ada kambing 2 ekor. Jawab apa? Tu, tak nampak tu. Ini kan hari ke-7 anak tu. Buat akikah. Jeng. Kalau kambing tu sempurna milik, jadi nazar haram dia makan. Tapi kita duk pakai apa? Duk pakai dhaif. Ada kau dhaif? Ada. Tapi kalaulah
Tak kena buat ni, nak kena buat akikah ni. Mesti aku buat akikah hari ke-7. Mana kambing? Tak ada, tak jadi. Dah nampak dah. Tu, yang itu cantik tu. Aku nak buat akikah yang itu untuk anak aku yang ini. Dia punya ke? Belum beli lagi. Dia tunggu dah dia punya sempurna milik. Sempurna milik. Tapi biasanya pergi kat sana perap sembelih, tak sempat pun nak cakap benda-benda macam tu kan. Saya nak buat akikah. Tak jadi ke? Tak jadi lagi sebab mana kambing kan? Kambing tu okey. Kambing tu okey. Sembelih terus ke? Sembelih terus lah, senang. 2 ekor. Okey. Bayar. Serap. Tak sempat nak cakap. Mereka anak lari. Ayah, apa tu? Ini ya untuk adik kau yang baru lahir ni. Ni nak buat akikah untuk dia. Baru nak letak. Habis. Baru nak letak tak sembelih. Habis. Sebab dah bayar. Dah dia punya. Masa tu habis. Jadi masuk habis tu apa? Jadi akikah, jadi dihukum nazar, jadi wajib, haram makan. Kalau dah termakan, wajib ganti. Masuk ganti, pergi cari daging kambing, bawa apa yang agak yang untuk telan tu banyak. Orang lain telan tak apa. Tapi kita makan takkanlah 3 kilo seorang. Mana? Makan mesti dah sikit. Ya. Kalau mengandung masuk bab lain. Mengandung, dia tahu mengandung. Tak, dia tahu mengandung lah. Lepas masa cerita pasal nazar tadi. Dia nazar. Lepas tu tengok-tengok ada anak dalam perut kan. Lepas tu sampai masanya nanti anaknya lahir. Lepas tu tengok dah hari raya kan. Alamak, macam mana? Wajib sembelih dua-dua. Anak tu tak boleh. Sampai kan kalau kita fake dia pergi lagi jauh. Macam mana? Lembu tu lari masa nak sembelih korban. Lari, betina. Lari. Selang 4 tahun dia bawa balik 3 ekor anak. Muka sebiji macam mak dia. Bulan pula bulan Muharram. Bukan bulan dia balik je. Wajib sembelih semua. Masa tu juga Muharram, korban waktu Muharram. Wajib masa tu juga. Tak payah tunggu hari korban. Tak payah. Nak beritahu anakmu sekali. Tapi kalau dah tahu lembu ni ada dalam perut ada anak ni, buat korban tak sah. Kerana dikira cacat. Mengaibkan, dikira aib anak. Tapi kalau sembelih baru ada. Sembelih anak, sembelih ibu seperti sembelih anak. Ada satu hadis. Tak masuk rumah situ, tu dalam sangat. Itu dah cerita lama dah. Jadi kalau tak tahu sembelih ada anak, maka boleh makan anak. Sebab sembelih mak sama macam sembelih anak. Tapi kalau dah tahu, dia nama cacat. Macam lembu, tiba ada kecacatan dekat tangan dia, besar macam ketumbuhan, tak boleh buat korban. Samalah dalam perut tu ada benda apa tu, anak lembu dihukum aib dan cacat dan tak elok dan tak boleh nak disembahkan, nak dipersembahkan buat korban. Ini apa? Walaupun nama dia mengandung. Okey, habis. Apabila dia bayar tak, dan dia terima, betul lah, obat mesti dia terima. Kalau kata wakil dia bayar, wakil tak terima. Kalau dia nak mewakilkan pun wakil kena maksudnya kena terima lah. Bukan semestinya dia cakap aku terima, tapi kena terima. Aku mewakilkan kau buat semua urusan daripada A sampai Z. Janji aku nak jadi korban, aku sah, nah duit aku wakil kau. Macam tu lah kan. Ataupun bahasa panjangnya kita punya borang lah, panjang sangat nak baca. Betul? Okey, angkat. Dia terima lah tu. Terima. Kat situ lah terima. Dia kalau bab ni dia tak perlu aku terima, tak perlu. Satu dah bagi, satu senyap dah kira jalan. Walaupun belum milik semua ni. Ya. Jadi bermulalah atas kepala apa dia mula bertanggungjawab semua sekali. Orang yang terima wakil. Wakil lah, dah dia wakil kan, dia pun lepas, aku dah selesai. Dia bagi pun ngam-ngam, dia ni kena buat kerja. Lepas tu komplain, asal sikit aku punya. Kau ajak kau, lain lah, nah ni 200 kau punya upah, kau tolonglah buat yang terbaik untuk aku, kau carilah kat surau mana, masjid mana buat. Lain lah, sedap lah buat minyak kereta, 200. Ini tak, bagi lebih 230 ringgit. Lepas tu banyak cerita, buat sendiri lah. Tak kisahlah orang tu individu ataupun surau masjid, sama lah. Nak suruh buat tapi dia punya cekadak tu banyak. Nazar pada takyin ni kalau nazar pada takyin. Dia yang ni. Maksudnya dia wakil untuk membeli.
Dia dah wakil untuk beli dan sembelih semualah. Jadi dia pun beli. Betul? Tak tahu dia apa. Orang ni dah kat mana-mana dah. Jadi macam kes tadi mana? Kes mana? Kami Oh, dah turun masa hari kejadian lah. Tak boleh juga. Bukan wakil tak apa. Wakil dia mesti buat seperti mana yang dia ni nak. Aku nak buat korban sunat gini. Okey, dia buat. Dia pergi buat korban wajib, tak jadi sunat juga. Jadi ya tiba-tiba dia ni datang menyebut, tak, nak pergi tengok ah. Turun kereta, ayah lembu hitam. Tanya, aku punya bahagian mana? Jap. Nombor 7. Bahagian kau ada satu bahagian kat nombor 7. Yang hitam tu. Ni kau nak tahu yang tanya tadi, Aiman tanya tadi tu lembu. Rupanya lembu kita, ayamnya korban lah tu. Mampus tak boleh makan semua. Baik kau diam, tutup zip mulut, tunggu sembelih dulu. Tak boleh cakap. Dihukum nazar, haram makan. Tapi sah, tapi haram makan. Kalau makan kena ganti. Tu cakap. Tak boleh. Dihukum. Sama juga dengan akikah. Tak boleh. Tapi tak apa, dhaif adalah. Pendapat dhaif sentiasa ada. Mazhab lain pun tak ada masalah, ada. Tapi itulah iman kita duduk kat dhaif je. Tak pernah duduk kat muktamad iman kita. Itulah. Allah, habis tak apalah. Lagipun dah buat hari tu akikah 2 ekor. Kalau nak kena kodok balik, bahkan kodok nak kena ganti balik. Ganti, bukan kena ganti seekor. Dia tak boleh makan dan ahli keluarga dia yang dia tanggung tak boleh makan. Dia jamu semua orang, tak ada masalah. Dia makan banyak mana sangat. Okey, katalah gila dia ni, makan sekilo. Banyak sekilo. Tak apalah dia makan sekilo. Pergilah beli sekilo, bagilah balik, masak ke bagi kat orang miskin. Ganti. Dah buat 8 ekor dah. Anak yang ni 2 ekor, yang ni seekor, ni ekor. Jadi 8 kilo. Tapi tak apa 8 kilo. Kalau kali berapa? RM20? RM30? Banyak juga tu. Dhaif. Ambil lah kau je iman dhaif lah. Dhaif tu masuk pendapat dhaif. Ada pendapat dhaif. Pendapat contemporary lagi banyak sekarang ni. Semua itu bukannya dia nak nazar. Dia cuma dipanggil khabar. Mana ni? Dia panggil khabar. Nak bagi tahu statement. Itu semua ulama sekarang tu dipanggil ulama contemporary. Semua pandai kona. Sakit kona kau tu, kona kau ni, kona. Nak tu juga. Dia bukannya kata dia nak tahu tak statement. Biasalah statement. Jadi takkanlah dengan tak boleh nak bercakap langsung. Macam tu ke Islam? Mula ayat Quran, hadis. Padahal dalam kitab jelas, semua kitab cari, kitab Matlaq, kitab apa, kitab Sabilal, lagilah sebiji dia sebut. Kitab kita ni, kitab Buriyah, semua sama. Itu kitab Melayu, kitab Arab, semua Imam Nawawi punya kitab semua sama. Lepas tu dia pula nak kona. Jadi sebab dhaif, pendapat dhaif. Ambil lah kau punya dhaif. Kita nak yang muktamad, dia nak yang dhaif. Kenapa sampai macam tu sekali? Ni kambing ni lah nak buat korban, lembu ni lah nak buat korban, walaupun satu bahagian. Dah sebut macam tu, dah jadi macam besar sampai tak boleh makan jadi nazar. Apa pasal pula sampai macam tu sekali? Kenapa? Bila dah ditakyin, tahu tak takyin? Bila dah ditentukan haiwan yang mana-mana, dan haiwan tu memang dia berkuasa, maksud dia punya. Kemudian dia cakap, sempurna milik dia, kemudian dia cakap dia nak buat korban, maka itu, dan dia tak takyinkan sunat, korban saja. Dia seolah-olah dia bagi tahu komitmen, aku nak buat korban. Itulah komitmen. Dan korban ni, ingat lagi, ulang balik, korban ni nak makan daging, bukan korban nak apa? Nak mendekatkan diri kepada Allah. Ni cerita dia Allah korban. Dapat Allah cakap bagi pakai miskin daging. Dia Allah nak dekatkan diri pada Allah semata-mata. Tiba-tiba cerita dia dengan Allah, tiba-tiba dia kata ni lah nak buat korban, seolah-olah macam cakap dengan Allah. Dia bagi komitmen, kemudian macam janji dengan Allah, seolah-olah janji. Jadi apabila komitmen tu dah diberi kepada pemilik sekalian alam, pastinya komitmen yang diberi itu tak sama macam bagi komitmen kita nak pergi kenduri tahlil kawan kita. Kau pergi kenduri tahlil, insya-Allah boleh nak pergi. Komitmen tiba-tiba tak jadi.
Oh tak apalah lah, tak apalah macam mana. Macam tu je. Habis kalau tinggi sikit, Menteri punya lah banyak dia punya ni. Tiba-tiba ada satu kita dengan susah payahnya dapat masuk. Tiba-tiba dah janji nak pergi. Tiba-tiba tak pergi. Silap macam mana? Ataupun PM pun ingat senang nak jumpa. Tiba-tiba dapat jumpa, dah janji dengan dia. Okey kita jumpa, main golf kan? Air dengan you main golf. Okey, alright. Tiba-tiba kejap je selang tu, tak jadi lah. Atau faham tak? Seolah-olah komitmen yang dia bagi tu macam tak. Itu baru manusia. Allah lagi kalau cakap nak korban, kau kena korban. Kalau korban sunat lain. Korban. Itu sebab tu lah. Ini bukan benda kecil. Benda ni benda besar. Benda ni besar. Dan betul lah setiap kali awal-awal kuliah saya akan berpesan, Imam Ghazali berpesan dalam kitab dia awal-awal lagi, al-ilmu qablal amal. Ilmu sebelum beramal. Jadi kenapa jadi? Kerana kita tak ikut cakap Imam Ghazali, kita amal dulu dan tak ada ilmu. Barulah dah ujung-ujung baru tahu, hai macam mana? Kau dah tak ikut pada awal, tak payah dah hai lah. Jadi Allah, itulah silap aku. Patut macam tu. Tak, dia jadi aib. Mana pula orang lain tak buat? Dia sibuk dah mula. Semua kitab cakap, kalau belajar garanti tahu. Aku first time dengar, confirm tak pernah belajar kitab. Kalau belajar kitab, mukadimah, lepas tu tamat dia lagi, dia bentuk guru dia lagi. Mesti setiap kitab ada. Dan dia tak boleh ditarik balik. Kerana dah terkeluar. Dan dia mesti, dan jika dia ta'yin tu, dia tentukan korban tu automatik jadi wajib dan dihukum nazar, haram untuk dia makan dan dia wajib buat, tak boleh cancel walaupun ia berlaku kerana jahil. Jahil tak, walaupun jahil tetap juga hukumnya tetap. Akhir sekali ingatkan dapat pahala tapi dapat makan haram. Lepas tu pula orang yang makan haram tu apa dia? Haram jadah. Tak belajar. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan di antara kamu harta-harta, makan-makan harta-harta di kalangan kamu secara batil. Jangan. Jadi bila dah sebut ini korban aku, walaupun tak cakap tu dah dihukum secara automatik, daging tu berpindah daripada hak kita kepada hak fakir miskin. Bila berpindah, orang yang macam Robin Hood adalah jahat. Situ dulu. Apa Robin Hood jahat? Tiba-tiba je dia pergi curi orang kaya yang jahanam, yang jahat. Orang kaya baik tak curi, yang jahat je. Pergi bagi kat orang miskin. Dia ambil sikit-sikit lah. Dia tak ada kaya. Bagus tak? Nampak sekali bagus, tapi jahat. Kenapa? Dia curi orang kaya, dia bagi kat orang miskin, jahat. Kalau dia curi kat orang kaya, dapat kat dia, lebih jahat. Kalau curi dengan orang miskin, bapok jahat. Curi dengan orang kaya pun jahat. Kalau curi kat orang miskin, curi apa? Curi daging, dia punya kau dah makan. Jadi kalau dah terjadi perbuatan keji itu, tak nampak macam keji pun ni. Tak nampak macam keji, nampak macam biasa-biasa, macam ya ke? Ya ke lah. Ya ke? Takkan cakap macam tu. Kan? Contohnya, bila dah terbuat, pertama wajib taubat kerana cuai menuntut ilmu. Lepas tu wajib taubat kerana tak cuai menuntut ilmu dan dah buat dosa, mencuri harta harta orang miskin. Contohlah. Dan wajib ganti balik, dan wajib disedekah. Ganti dia tu mestilah mentah. Ni korban, mestilah mentah. Tak boleh dia masak-masak makan nak jawab miskin. Tak jadi. Dan dia tak perlu cakap, ini sebenarnya yang aku tak payah cakap, bagi je kat orang miskin. Selesai. Dan nazar-nazar ni yang ataupun nazar hukmi ataupun nazar betul hakiki ataupun dihukum nazar tadi, dia mesti lafaz kat mulut, bukan kat hati. Mesti lafaz kat mulut. Maksudnya dia cakap dalam hati dia, ini korban aku nak buat ni, tak jadi. Ini korban nazar aku nak buat ni, korban ni nazar dalam hati, tak jadi tak. Dia sebut korban nazar
nazar aku nak buat. Kadang syaitan datang kacau, dia jadi gila dalam kepala. Korban aku nak buat korban nazar dalam kepala. Tak jadi. Tapi nak buat korban, ni korban aku ni. Jadi terus. Jadi yang penting tu mulut. Jadi ulama Imam Nawawi tak dia bagi tips untuk supaya dapat elakkan benda-benda macam ni berlaku. Ni disebut dalam kitab Sabilal Muhtadin, disebut 200 tahun lebih yang lepas. Disebut apa? Yang kebanyakan terjadi pada waktu ini. Orang sekadar bercakap korban, maka haramlah makan baginya. Dia cakap 200 lebih tahun dulu. Waktu tu orang tak selalu buat dah waktu tu. Waktu tu ulama banyak lagi tu. Tanya Syekh Daud Fatani semua. Sekarang memang lagi banyak dalam kitab tu. Jadi Imam Nawawi bagi tips macam mana. Yang pertama, batalkan nazar tu masa bercakap. Bukan dah tercakap, jap tarik balik, bukan. Tu tak jadi. Tak jadi, dia rewind balik, tak jadi. Jadi batalkan nazar tu dengan insya-Allah. Maksudnya nak buat korban insya-Allah. Kalaulah nazar sebut insya-Allah, tak jadi. Macam mana? Kalau orang selalu sebut insya-Allah, selesai masalah tu. Nak buat ni kau punya korban ni bahagian aku insya-Allah. Ada je insya-Allah. Ada insya-Allah, tak jadi nazar. Sebab kalau nazar, aku akan buat korban 1 ekor lembu kalau anak aku dapat 10 insya-Allah, tak jadi nazar. Insya-Allah tak jadi nazar. Itu satu cara. Yang kedua, satu lagi, kalau lah macam tu, kita berhati-hatilah. Sebab kita tak tahu hukum ni. Sekarang kita dah tahu, jadi berhati-hatilah kalau ada dengar orang cakap macam ni. Tuan-tuan jangan bimbang. Saya pegang pada janji saya. Suspend. Kalau saya menang pemilihan kali ni, saya bernazar akan membantu setiap orang dalam jajahan saya nanti. Insya-Allah. Habis, jangan percaya. Bohong. Dia nazar. Oh, tak boleh. Pangkah. Tak boleh sebab dia sebut last kali apa? Insya-Allah. Suruh dia ulang balik, tarik balik insya-Allah tu kalau berani. Okey. Dan itu cara pertama. Cara kedua, setiap kali sebut korban, sebut sunat. Nak apa? Korban sunat. Biasakan macam tu. Macam mana kita biasakan nak semayang qabliyah ba'diyah tu. Kan? Apa nak semayang sunat jap? Sunat jap. Kita tak cakap nak semayang lepas maghrib kan? Kejap, aku nak semayang sunat. Kau pergi dulu, aku nak semayang sunat. Macam tu. Padahal kau pergi dulu, aku nak semayang. Boleh. Faham lah, lepas semayang mestilah ba'diyah. Nampak tak? Biasakan sebut. Mulai bila? Mulai waktu tengah panas, waktu tengah kurban ni lagi sebulan. Masa tu dah start sebut. Kalau nak sebut daripada awal, masa bila pula kita nak sebut perkataan korban tu? Tak ada kena-mengena pun. Waktu-waktu lain dah dekat-dekat tu. Orang dah start pergi haji tu, tahun ni nak buat ni. Okey, aku nak buat korban sunat. Saja je bercakap je, saja selitkan korban sunat supaya kita biasa. Aku nak pergi sana, tak apalah. Duit aku. Tak apa duit. Duit ada nak bayar kedai mamak. Ada duit ni, tapi duit lebih pun ada nak buat korban sunat. Saja je. Tak apa, aku belanja. Duit korban sunat aku nanti. Sebab apa tujuan sebut tu? Bukan nak belagak, nak bagi lidah tu. Lama biasa. Bila dia macam tu, selesai. Itu caranya. Ada dua cara. Dan ada juga cara-cara lain untuk nak mengelakkan jadi macam ni. Sebut nak sembelih. Boleh juga. Mana lembu kau? Ni yang nak sembelih. Tak cakap korban, cakap sembelih. Yang lagi satu, jangan jawab. Masa lepas, kalau kita kalau bukan tuannya, kita dah wakil dekat orang, wakil dekat surau berbuat, tak apa lagi, cakaplah nak bercakap. Masuk aja pagi raya, jangan bercakap, puasa bercakap. Sebab pagi raya haram puasa. Puasa bercakap sampailah habis. Cakap balik. Berapa jam je? Subuh belum lagi, tak boleh lagi. Subuh boleh cakap lagi. Masa orang duk siap sibuk takbir, duk sibuk tahu pagi tu, bermula tu aku kata aku nak takbir sampai korban aku selesai sembelih. Takbir, jangan cakap. Sebab waktu tu je yang masalah bagi orang bandar lah. Bagi orang kampung tak, bila-bila masalah bagi dia. Sebab dia akan buat lembu dia, dan lembu dia duduk dalam kandang tu berapa lama, jadi tak boleh juga. Kalau waktu-waktu Muharram sekalipun, kalau dia sebut yang ni nak buat korban, jadi juga, tapi tak boleh sembelih masa tu je, kena tunggu. Nampak?
Dan masalah lah sikit kalau orang ada lembu ni, kena betul-betul jaga lah. Tapi kalau kita ni duk bayar duit ni, jaga waktu lepas subuh tu dah mula berjaga-jaga, tapi sekejap, tak boleh juga. Kadang-kadang lembu sampai awal. Kalau lembu sampai awal, macam ni lah, lembu sampai, bermula lembu sampai boleh kawan dengan tu. Tu je caranya. Kalau tidak, susah. Cakap boleh, terlepas. Jadi untuk permulaan ni macam itulah caranya. Okey. Dan bila urusan lembu telah diserahkan segala-galanya pada urus dia, tak bolehlah jadi hukum nazar. Kerana kita tak sempurna milik. Dia nak kena beli, nak kena tu. Tapi bila dah turun daripada lori, belum lagi. Dia kena tak tentu dulu dia punya ketua. 7 yang ini. Berbahaya kat situ. Tuan yang buat ni mula zip mulut. Bila dah ditentu, dah tampal dekat badan lembu dah 7 orang, faham? Dia ada kat situ. Bermula situ, jaga. Kalau alamak, contohnya kan, alamak ni yang akan datang tak apa sebab dah belajar. Cerita yang dulu masalah. Alamak, aku dah tersebut. Okey, bagi semua. Aku tak nak 1/3. Kan dia akan bagi 1/3, aku tak nak. Lepas tu buat muka sedih kat tepi, nanti adalah orang lain yang bahagian lain yang bagi. Ambil daging dengan masak je lah. Masak tu apa? Tu kalau akikah. Kalau akikah sama aja lah. Kalau masak boleh bagi orang semua. Tu je. Amboi, makan banyak mana sangat, pergi cari tu banyak tu. Ada yang baru buka nasi biryani kambing sedap tu. Bagilah sana, habis RM30, sibuk nak yang itu juga, pendapat dhaif. Lebih baik aku dah. Jadi apa masalahnya kalau aku nak jadi nazar? Aku bukannya tak makan lembu, sibuk nak pakai yang dhaif. Dah lah tersalah. Okey apa? Tak ada apa, benda kecil je. Tapi itulah, kita tetap nak juga. Okey, kalau kita nak kalau kita nak, itulah maksudnya kalau kita niat dalam hati macam tu tak jadi. Macam tu bukan niat, cakap dalam hati macam tu tak jadi. Kalau kena lafaz walaupun tak niat. Walaupun tak niat. Tadi tak niat lah. Niat dalam hati, tak lafaz, tak jadi. Lafaz, tak niat, jadi. Kalau niat itu yang cakap tadi, aku nak korban, wajibnya aku haram makan, dalam hati dalam kepala duk cakap, setan duk kacau, cocok, tak jadi. Tapi kalau cakap tak bermaksud untuk cakap, jadi juga. Contohnya apa? Pasal korban je, tak, sebenarnya benda tu berlaku dalam kehidupan kita je tak perasan. Contohnya apa? Suami dia mesej cerai dekat isteri dia, mesej, dia ada suara tapi dia mesej pakai SMS, tring, tak jatuh talak. Sebab itu bukan suara, itu mesej. Kecuali dia niat. Dia niatkan lain lah. Dia niatkan. Tak, kalau dia bisu baru jadi. Dia bisu, dia mesej kat isteri dia, jadi, jatuh. Tapi dia tak bisu, dia ada suara, dia mesej, tak jadi. Dia kena niat. Maksudnya, dan kalau dia lepas kat mulut tapi tak niat, jadi jatuh talak. Sama je. Ataupun depan hakim dia cakap dia tak niat. Niat tu mana hakim tahu? Katalah dah masuk mahkamah, saya tak niat, saya hantar mesej tu, saya tak niat. Tak jatuh. Kalau dia niat dari segi dunia betul, dia boleh bersama, tapi sebenarnya jatuh. Tu mampulah dia. Tapi dari segi tu maksudnya hakim tak niat. Sebab apa? Sebab dia tak niat, suara keluar, tak keluar suara, jadi tak ada, tak jatuh. Hukum dunia dia panggil. Bapak mertua, tengok, nak bagi contoh, kadang-kadang benda ni berlaku, kita je tak perasan. Bapak mertua kita wakilkan Tok Kadi untuk nikahkan anak dia. Yalah, biasa bapak mertua takut kan nak nikahkan. Tak apalah, Tok Kadi lah, saya wakilkanlah Tok Kadi jadi nikahkan. Jadi lepas tu nikah. Lepas nikah, bapak mertua ni cakap, minta maaf lah Tok Kadi, terlupa niat. Tak ada, sah nikah. Okey, betul. Terlupa niat, cuma cakap macam tu lepas mulut je.
Tak ada pun niat tu, tak ada. Sah nikah. Bapak dia tak niat. Janji lafaz. Janji lafaz. Pengantin pula tu lepas akad nikah, Allah, saksi dah cakap sah. Tiba-tiba dia cakap, minta maaf lah Tok Kadi, aku terima tadi tak niat. Tak kira, aku terima nikahnya apa semua cukup syarat, sah. Tak kira niat. Jadi benda ni memang berlaku. Jadi benda ni biasa, cuma kita je nak rasa pelik. Benda ni biasa. Ini hujah ulama-ulama kontemporari. Saya ambil yang mengatakan, dia kata boleh. Itu bukan nazar, itu tak dihukum nazar, itu sebagai statement. Ni hujah dia. Dia kata sebutan tu hanya sebagai sekadar perkhabaran dan nak bagi tahu cerita, story, dan nak azam sahaja. Okey. Yang boleh jadi macam ni kerana bahasa Arab, semua Islam kita ambil daripada bahasa Arab, kita Arab. Jadi bila bahasa Arab, ja'altuha digunakan dalam bahasa Arab nak digandingkan dengan ayat nazar. Ja'altuha ni aku jadikan dia, aku jadikan itu, aku jadikan sesuatu lah. Ja'altuha, aku jadikan sesuatu. Jadi bila sebut ja'altuha, lepas tu nak cakap udhiyah, kita cakap lembu. Jadi kerana nazar diguna satu ayat dengan ja'altuha. Dan ja'altuha ni tak digunakan pada hari-hari biasa. Dia akan guna ayat yang lain, perkataan yang lain. Tapi kalau nazar, mesti dia akan sebut ja'altuha. Maksudnya aku nak jadikan betul-betul nazar, macam tu. Jadi bila dia sebut ja'altuha, memang nazar orang Arab. Kita orang Melayu, ja'altuha, aku jadikan Melayu kita bukan macam aku jadikan Arab punya. Arab aku jadikan, sebab bahasa sama, maksud lain, bahasa sama. Maksud dia aku jadikan, ja'altuha. Kita punya maksud aku jadikan tu bukan maksud tu. Kita punya macam mana? Aku nazar, aku nak betul-betul, macam tu, barulah jadi kuat. Aku memang gila punya nak, dia ada macam tu. Dia tak payah ja'altuha, dah faham. Jadi maksud tu lain. Jadi tak kenalah nak ambil ayat bahasa Arab punya tu, tapi tak ambil dia punya konteks, tak ambil dia punya tu, cuma ambil sekadar terjemahan. Tak kenalah. Ni tu ulama sekarang tu, ulama kontemporari, lebih kurang mungkin 50 ataupun 70 ataupun 100 tahun ke bawah dah mula ada, tambah sekarang ni. Dan juga haiwan nazar tak boleh ditukar walaupun nak ganti yang lebih baik. Dah alamak, aku dah ternazar ni tapi sayanglah pula yang ini. Macam mana? Tak apalah, aku ganti. Pergi beli 8,000 punya lembu. Dia niat lembu kecil 8,000. Aku ganti ni. Ganti nak jadi nazar. Ni transfer nazar. Tak jadi. Tak boleh transfer nazar. Tetap yang itu walaupun cacat. Cacat tak boleh buat korban. Tapi bila nazar boleh buat walaupun cacat. Yang tu, ni cacat ni, alamak, aku nak sembahkan cacat tapi aku tercakap nazar. Tak apalah, pergi beli yang besar, apa, Janapari, bukan Janapari, Brahma apa, yang besar yang tu, body semua tu. Yang tu lah beli berapa? 18,000. Ganti yang kuah kering yang ni berapa? 1,000 pun tak nak beli yang ni. Tak boleh. Yang ni juga tak, maksudnya tak boleh ditukar. Okey. Dan harus, ini saya tak terangkan, dan harus dan lagi sunat dimakan daripada korban yang sunat dan wajib disedekahkan daging yang mentah kadar namanya sahaja, yakni jika sedikit sekalipun, seumpama setengah kati lebih kurang, tetapi sunat ia makan daripada hatinya, maka disedekahkan yang lainnya sekalian daripada fuqara dan masakin. Dan jika tiada diperbuat seperti yang tersebut itu, maka hendaklah ia makan sesulus, hadiah sesulus kepada orang yang bukan fakir atau miskin, orang biasalah, yang disedekahkan sesulus ni 1/3 kepada fuqara dan masakin. Itu pun hasillah pahalanya jika korban itu pun dah memadai, iaitu korban sunat. Ada pun yang wajib dengan
dengan nazarkan dia, maka wajib disedekahkan sekalian yang seperti yang disebutkan dia terlebih dahulu. Saya cakap sekali lalu, dah cakap banyak kali dah ni. Jadi bila korban, wajib bagi sebahagi, sedikit, sekurang-kurangnya mentah, dan kadar bagi itu nama bagi dan nama makan. Maksudnya kalau besar ni tak nama bagi. Ni kita buat seekor lembu, kita seorang, kita pun bagi orang fakir miskin banyak ni, tak sah korban kita. Ni bukan nama bagi. Bagi apa? Kita kata sekati 600, 500, setengah kilo boleh. 500 gram. Kita bagi 500 gram dekat fakir miskin, sah dah korban kita. Yang ni semua kita makan, sah korban. Tapi jahanam macam tu. Kata nak dekatkan diri pada Allah, tapi sah. Itu sah. Jadi itu sekurang-kurang, sekedekut-kedekut, tapi jadi korban. Dan jadi sedekah yang pahala yang paling banyak, tetap jadi. Cuma dalam banyak-banyak korban orang, banyak-banyak, dia yang paling rendah. Contohnya masuk syurga, tapi syurga yang paling last, nombor 8. Tapi syurga sama. Yang ni neraka. Baik syurga walaupun last, samalah. Dia bagi setengah kilo je. Lembu seekor berapa puluh kilo, 90 kilo, dia belasah 89 kilo setengah. Setengah pun tak bagi. Kalau boleh, kalau dia mungkin dia boleh bagi mungkin dalam 300 gram. Dinamakan bagi 300 gram je. Rasanya 300 gram pun dah bagi dah, dinamakan bagi, dinamakan sedekah. Sebab kalau besar ni tak nama bagi. Tak, tu nama hina kot, tak nama bagi. Jadi mungkin 300 gram, bagi 300 gram. Itu bergantung pada kita lah, agak lebih kurang. Sah, itu yang paling rendah. Yang kedua, disebut kat sini, sesulus yang biasa kita buat, itu adalah martabat yang ke tengah-tengah, bukan yang terbaik. Itu bukan yang terbaik. 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 bagi kat orang miskin, 1/3 bagi kat orang biasa-biasa, ataupun campur lah, orang miskin tak miskin semua. Yang 1/3 bawa balik makan. Itu martabat nombor 2. Yang tadi martabat nombor 3 lah, yang last. Yang ni yang martabat nombor 1. Yang paling besar pahala, tak boleh nak tanding. Tak boleh nak tanding. Macam mana? Semua bagi bahagian. Kalau 1/7 bagi semua. Kalau 1 per seekor bagi semua juga. Kecuali dia ambil sedikit, apa dia? Hati sekadar tapak tangan. Ni baru nama bagi. Hati tapak tangan nama bagi. Kalau ambil untuk makan kerana ikut Nabi makan hati tu. Oh, tak boleh makan hati, rasa hanyir lah, apalah semua. Ambil daging kadar tu, sikit, banyak tu je, setapak tangan, lebih kurang 200-300 gram. Buat macam ni, buat dua-dua letak. Ya, kau buat apa? Ni yang lain semua kau orang settle kan, bagi kat fakir miskin semua, bawa balik rumah, goreng, makan, alhamdulillah, selesai, terbaik. Dan bahagian yang bagi tu lagi banyak dapat kat orang miskin, lagi bagus. Sebab dia yang banyak tu sepatutnya 1/3 bagi orang miskin, 1/3 bagi orang biasa. 1/3 kita punya, yang 1/3 kita punya ni semua kita letak dekat orang miskin, lagi banyak. Ambil yang patutnya bagi kat orang biasa, letak dekat fakir miskin. Jadi lagi banyak fakir miskin dapat, lagi besar pula kat situ. Padahal dah besar dah, lagi besar lagi. Itu yang Nabi buat. Jadi itulah cakap, ulang balik. Korban nak apa? Nak makan daging. Awal-awal lagi niat tu dah tak betul, reject. Macam sembahyang nak belagak. Macam tu. Macam baca tahlil nak makan. Tapi kat situ tak rugi, sebab rugi kat tuan rumah. Yang ini rugi kat dia, habis duit. Itu dapat makan walaupun ataupun sembahyang, kalau kat kampung sembahyang jenazah nak RM5. Sebab dia masa tu keluar dapat apa? Kain lah, apalah, semua serban lah dapat. Nak tu. Yang tu tak apa dapat, tapi dia yang rugi. Yang ini diri dia yang rugi. Dah lah habis duit. Jadi itu yang terbaik. Cukup lah, banyak lah tu. Bawah lagi. Dan saya lompat-lompat je ni. Dan kalau nak jual pun tak boleh jual, kecuali orang miskin jual. Orang miskin dapat daging, dia boleh jual, tapi dengan syarat dia miskin. Kalau masa dapat daging tu dia kaya, haram jual. Lepas tu dia telefon persatuan pencuri macam cerita Ramli tu, habis kena rompak. Lepas sekali tinggal semua, sikit tinggal, dah jadi miskin, tapi daging dia tak ambil. Daging tu dia boleh jual sebab dia dah miskin. Tak, dia tak kira macam tu. Dia kira status dia masih terima tu. Maksud dia miskin, macam tu. Dia bila dia dapat banyak, dia boleh jual. Boleh jual walaupun dia dah jadi kaya kerana daging. Oh, dia jual dapat duit. Masih miskin. Yang ini masih miskin. Bila dia sedekah,
harta pula, daging tadi tidak mengkayakan dia walaupun banyak. Yang ini bab ni je, bab lain tak boleh, bab ni je. Bab ni saja tak boleh, tak boleh. Dia sama juga macam makanan-makanan. Diberi makanan, orang ni bagi RM1,000, dia dah jadi terkeluar daripada kemiskinan untuk bulan tu lah, keluar kemiskinan. Tapi yang ni bagi kuih raya, harga RM1,000, tak terkeluar. Tak terkeluar, makanan tak terkeluar. Tapi kalau bagi yang hidup terkeluar, yang hidup. Okey, habis kat situ. Dan tujuannya ataupun jual dekat orang Islam, ataupun jual tapi haram, tetap haram jual dekat orang kafir. Walaupun tu tetap tak boleh, third party pun tak boleh. Dah jadi aku punya. Dia pun jual dekat orang Islam. Orang Islam jual kat orang Islam. Tak boleh juga orang Islam tu nak jual kat orang kafir. Tak boleh sampai kat orang kafir, haram. Dan haram juga jual dekat orang Islam tapi tujuannya nak buat perkara haram ataupun maksiat. Haram juga. Contohnya kulit lah. Buat keteng. Haram. Nak buat tu pakai kulit lain lah, maksudnya jangan kulit korban. Kulit tu nak buat gendang kan? Tak boleh. Dan dianya haram tapi sah jual beli. Tu. Haram tapi sah jual beli. Haram perbuatan tu tapi sah jual beli kulit tu. Berbeza dengan jual najis untuk buat baja, haram dan tidak sah jual beli. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada ustaz seorang akan ajar muamalat. Tak tahulah jadi ke tak jadi. Kalau jadi memang cantik muamalat. Kita akan belajar lah bab-bab ni. Habis sekejap. Oh, ada lagi ni, sikit lagi. Bukan sikit, ada 2 perenggan lagi ni. Banyak lagi ni. Okey. Yang tak boleh adalah tuan punya, tuan yang buat tuan punya lembu, tuan buat korban, tu yang tak boleh jual. Kalau dia dah bagi orang tu boleh jual. Dengan syarat orang tu miskin. Orang miskin dia boleh jual. Tapi kalau kita tak miskin, kita tetap tak boleh jual juga. Tak boleh. Dia hanya orang miskin je boleh jual. Jadi macam mana? Last kali tanam nak buat macam mana? Tapi tak boleh jual. Yang boleh macam ni, bantu orang miskin jual boleh. Nak tak ni? Oh tak nak, banyak dengan busuk dengan apa. Betul tak nak kulit? Tak nak. Dia pun telefon. Siapa-siapa datang. Kau nak beli tak ni? Nak? Berapa? 1,000. Banyak kata banyak 1,000. Okey. Bagi 1,000. Nah. Nak tak? Nak. Bagi mesti. Tolong dia jual beli. Boleh? Maksudnya orang miskin saja yang boleh jual. Walaupun duit tu last kali bawa datang kat surau balik. Tak boleh. Tak boleh jual. Hang boleh jual hanya orang miskin. Sebab tu elok tanam. Sebab dia menjadi masalah. Tak boleh jual. Dan wajib berniat tak sekali sembelihnya seperti ia berniat dengan hatinya akan makna katanya ini. Makna katanya ini. Ini korbanku jika ia korban sunat sendirinya atau ia wakilkan seorang gantinya pada menyembelih, maka hendaklah ia berniat tak sekali ia beri kepada wakilnya barang yang hendak dikorbankan dia. Dan jikalau tiada diketahui oleh wakil keadaannya korban sekalipun, dan harus bagi seorang ia menyerahkan niat bagi muslim yang memayis sama ada ia wakil pada menyembelih atau lainnya. Ini yang kita dok beramalkan lah. Bila kita dah belajar, kita dah tahu, kita dah amal. Dia mesti niat waktu kalau nak baca semua panjang. Nak lompat-lompat lompat-lompat je lah. Jadi dia mesti niat waktu korban. Maksudnya waktu lembu tu dah ada pada pagi raya, dan waktu tu waktu yang boleh korban. Masa tu baru dia kena niat. Kalau dia sembelih sendiri, kalau dia urus sendiri, waktu tu dia kena niat. Kalau dia niat awal tak jadi. Dia kena niat waktu tu lah. Kalau dia sembelih, waktu sembelih tu cantik tu. Ataupun waktu dah boleh, lebih kurang pukul 8 baru dia boleh niat. Jadi setiap orang yang korban sunat, yang dia sembelih sendiri, ataupun dia nak uruskan sendiri, dia uruskan, biasa dia wakil juga, dia nak sembelih sendirilah. Dia kena niat pagi tu, nak sembahyang raya, lepas sembahyang raya tu terus niat, aku nak buat korban sunat, terus niat sekali untuk
untuk cover. Bila dekat aku niatlah sekali lagi. Tapi kalau dah wakil, dia niat masa dia wakil tu lah, masa nak bagi duit tu. Itu yang kalau biasa orang buat tak macam tu. Ni nak korban. Surau. Okey. Nanti saya datang masa sembelih nanti. Apa tu? Uish. Apa benda tu? Inilah duit. Sebab tu lah Mazhab Syafi'i cantik, dia ada perkataan lah sekali tak boleh nak petikai. Kau wakil apa? Wakil beli lembu. Lepas tu ni sembelih, kau nak sembelih sendiri. Cerita. Itu yang kena. Inilah duit ataupun seumpamalah ni lebih kurang lah. Mewakilkan pihak surau, kalau mewakilkan imam contohnya, imam wajib sembelih. Kalau mewakilkan pihak imam, baru okey. Maksudnya siapa-siapa ataupun surau yang sembelih, mana boleh surau, mana boleh gerak. Kalau ada SU, setiausaha, saya wakilkan setiausaha. Kalau pihak surau, pihak setiausaha, pihak surau, pihak tu yang bagus. Jadi siapa-siapa boleh. Kalau dia atas individu, individu tu kerana aku wakilkan kau untuk cari, untuk beli dan mewakilkan untuk sembelih, maka terhasillah korban aku. Kan? Jadi nak hasil korban kena sembelih. Nak sembelih, dia wakilkan orang ni sembelih, jadi dia kena sembelih sendiri. Macam itulah. Tapi biasa tak buat macam tu. Kita akan buat pihak kan, pihak. Dan maksudnya surau yang buat. Waktu tu. Jadi waktu bayar duit tu masa tu lah boleh niat. Dan sebenarnya boleh niat waktu masuk duit dalam poket lagi dekat rumah. Macam duit dapat gaji ni buka ada 2,800. Nak bayar 800. Ambil 2,000, buah poket bawah, ambil 800, buah poket atas. Nak buat apa? Yang ni nanti kejap lagi ke esok ke nak bayar korban ke, nak buat korban sunat. Tapi tak sebut sunat pun tak apa masa tu, tapi sebutlah nak buat korban sunat tu. Dah niat dah. Dah settle. Dah cukup. Tapi tak bagi-bagi. Setelah seminggu baru bagi. Dah niat dah. Tapi yang bagusnya niat sekali lagi pula. Inilah duit baguslah, apa masalah Okey dah settle, sign. Kalau sign pun boleh, tak sebut sign pun menandakan tu. Cantiknya sebut juga. Lepas tu habis. Lepas tu hari kejadian ada lagi. Masa sembelih, niat lagi. Maksudnya memperbaharui niat. Cantik. Yang terbaik masa tu, masa darah tu. Ya Allah, terimalah korban aku gini-gini untuk aku dan keluarga aku sini. Ya dah. Okey. Dan cara untuk menenangkan haiwan korban saya dah bagi tu, isbiri liqada'illah, sabarlah dengan ketentuan Allah, gosok dia. Dan sunat masa sembelih tu baca bismillah dan selawat bismillah. Pisau tajam tapi jangan tajam sangat, tajam gila jangan. Sebab dia akan menyumbatkan, boleh tak cakap tu? Menyumbatkan salur darah tu, jadi menyebabkan daging tak sedap. Panjang nak cerita yang tu, potong lagi. Dan sunat baringkan dia rusuk kiri. Dan sunat bismillahi, kemudian selawat bismillahi Allahu Akbar, selawat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Yang disunatkan adalah membaca bismillah dan bertakbir. Jadi bila baca tak mengaji, Allahu Akbar Allah. Bukan takbir tu. Takbir Allahu Akbar. Yang tadi tu takbir raya. Silap. Tapi tak adalah masuk neraka. Sebab bertakbir bukan pada tempatnya. Masuk neraka mana ada. Tapi itulah pelik sikit. Sama macam azan kat pasar malam. Pergi disko azan. Kau apa hal? Tak kena tempat, tak kena. Patut pakailah cara hikmah. Macam itulah. Pergi kubur takbir Allah sambil-sambil nangis kat kubur. Aku apa hal? Tapi tak adalah masuk neraka dia buat macam tu. Tapi pelik Tapi kalau kita buat dekat tempat sembelih tak pelik. Kenapa? Tak tahu. Tapi tak semestinya tak boleh. Kalau nak tahu tengok 10.30 nanti cerita. 10.30. Boleh juga akhir sekali takbir. Tapi dengan ilmu lah. Kemudian okeylah, tak apalah, cakap teruslah. Kita nanti tak ingat, kita pernah tak ada masa dah. Macam mana? Dan sunat untuk bertakbir, dia takbir muqayyad, takbir mursal, tu takbir raya tu. Tak sempat aku nak sebut cerita pasal takbir. Dan juga disunatkan apabila kita nampak terpandang akan nikmat-nikmat yang berkaitan dengan hari raya. 4 hari tu kita nampak apa-apa nikmat yang berkaitan dengan hari dipanggil ma'lumat, liyashhadu manafi'a lahum
wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqnahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat dekat hari raya ni bagi mereka, supaya mereka menyebut nama Allah. Hari maklumat 4 hari. Jadi apa-apa nampak, wallah ramainya orang, inilah syiar. Nampak tak hari raya? Sunat takbir. Allahu akbar, Allah sunat. Sunat juga. Jadi bila tengok, inilah kebesaran Allah. Teringat hari raya, hari-hari yang maklumat, sunat. Tapi yang tu niat dia bukan tu. Itu yang silap. Niat tukar. Patut niat terasa kebesaran hari tu. Hari yang Allah kurniakan sebagai hari raya, besarnya hari ni. Lepas ni dapat makan lembu, besar, ramai orang, syiar Islam, terasa. Patut barulah takbir. Kebetulan tengah sembelih. Yang biasa orang buat, bismillah, takbir, sebab dia kata sunat takbir. Silap. Walaupun rupa bentuk sama. Dan malam-malam kan, malam raya, lembu dah sampai, bunyi bu, sunat. Allah. Sebab apa? Lembu bunyi bu, maksudnya inilah kebesaran Allah. Allah yang mensyariatkan gini. Terasa tak hari raya punya kebesaran? Rasa. Sunat takbir. Walaupun pagi raya, walaupun raya keempat. Sebab nampak kebesaran. Apa kebesaran? Ataupun datang masjid, ramai orang, hari raya ketiga. Ya Allah, hari raya, ya Allah, ini terasa kebesaran hari raya. Takbir seorang-seorang. Sunat. Tapi itu kena mengaji lah. Kalau tidak memang tak lah. Okay? Dan sunat dibaca apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, sampai habis. Kemudian sunat juga sebut bismillahi Allahumma hadhil udhiyati fataqabbal minni. Ya Allah, terimalah korban aku dan ahli keluarga aku, kat situ. Dan tak sempat nak masuk korban seekor ataupun satu bahagian, tapi dapat kat semua orang. Kita punya keluarga kat rumah, walaupun Imam Syaukani kata 100 orang dalam rumah tu, semua dapat pahala sama banyak. Tak sempat. Masa dah pukul berapa? Nak habis pukul berapa? Bateri pun dah nak habis. Sebab nak bincang pasal beberapa perkara lagi. Dan afdal korban ni tak baca dah lah, wajib disedekahkan mentahnya dan haram ia pindahkan korbannya yang bawah tu. Tak baca lah, terus syarah je lah. Dan wajib disedekahkan mentahnya dan haram ia pindahkan daripada negerinya kepada negeri yang lain sampai habis. Nak bagi tahu, kalau dah sembelih kat situ, haram ambil daging tu buat keluar dengan tak ada sebab. Tak boleh. Kerana itulah masa dekat Mekah dulu, ramai orang pesan suruh buat korban kat sana, dah lah dengan dam, dengan apa semua, dah sibuk minta orang lain wakil yang nak pergi haji ni bawa korban kat sana, menyebabkan kerajaan Saudi tanam semua daging-daging, sebab tak boleh buat keluar, haram masa tu. Lepas tu sekarang dah cerita lain. Dan afdal buat dekat tempat sendiri berbanding luar negeri. Sekarang ramai orang dah buat kat luar negeri, sebab diorang tak makan, diorang jarang makan daging, kesian kat diorang miskin. Jadi walaupun macam tu, afdal korban di tempat sendiri berbanding luar negeri. Kerana kalau buat dekat luar, banyak perkara-perkara yang sunat dan perkara-perkara yang afdal tak boleh buat. Seperti tak boleh sembelih sendiri, hilang afdal. Tak boleh dia ada majlis penyembelihan tu pahala tu tak dapat buat. Makan daging korban sendiri tak dapat. Tolong uruskan sendiri tak dapat. Tu semua sunnah. Bagi kat fakir miskin sendiri tak dapat. Sunnah sembelih kat mana kita sembahyang raya tak dapat. Sunat masak dekat situ, yang lebih-lebih tu untuk makan sup tak dapat. Sediakan jamuan tak dapat. Sendiri. Dan habis tu baru balik. Banyak sunnah. Contohnya kalau orang kata masa nak sembahyang, pegang Quran, pegang. Tak batal, ambil pegang. Tak batal, janganlah gerak 3 kali. Kenapa makruh? Kerana tak dapat buat sunat. Apa dia? Ni, pegang tak dapat. Samalah tadi. Dan tak dapat tengok tempat sujud, hilang dah 2 sunat kerana nak pegang Quran. Samalah je ni. Sebab kita nak buat kat luar, kesian kat orang luar, menyebabkan banyak perkara-perkara sunnah yang kita tak boleh nak buat. Termasuklah sunnah Nabi SAW. Kat mana nak berhari raya, kat situ dia buat korban. Dan turutannya paling afdal ialah dekat dalam rumah sendiri, kat rumah sendiri. Lepas tu dekat mukim, maksudnya dekat luar tu, luar daripada rumah, mukim, tempat dia mastautin, macam kat masjid ke kat mana-mana lah. Yang itu afdal kedua. Pertama afdal dekat tempat halaman sendiri, belakang rumah. Kemudian kat mukim, maksudnya dekat surau masjid yang mukim lah, keluar. Dan kemudian yang ketiga, luar mukim.
afdal. Mana tak afdal, yang last sekali kat luar mukim, maksudnya kat luar negara, Kemboja apa semua, bukan tak sah. Itu bukan tujuan. Tujuan nak apa ni? Ulang balik, tujuan nak apa? Tujuan nak mendekatkan diri, masih kena buat sunat-sunat semua. Kemudian pula alasan buat dekat luar sebab orang sana miskin, jarang makan daging, tak berapa sesuai dan tak dapat menggantikan hukum afdal korban di tempat sendiri, walaupun Mekah sekalipun. Mekah orang miskin ada kat sana, ramai orang miskin kata. Kita pun pindahkan korban kita tu, maksudnya kita wakilkan orang pergi Mekah, pertama tempat yang berkat. Mekah ramai kebetulan orang miskin, tetap tak dapat menandingi afdal buat dekat tempat sendiri. Tapi kalau sebab murah, duit tak ada, sayang, okey. Ini cerita kalau tak ada masalah. Ataupun macam tadi lah, kata buat kambing jangan buat lembu. Kalau ada duit dah ngam-ngam, ada 600 setengah 700, yang lain nak bayar rumah, nak bayar apa, tak apalah. Sebab lembu 800, jadi beza 100 lebih tu aku boleh makan seminggu. Jadi aku pun sayang juga pun ada. Tak apalah. Ni cerita duit berlambak, tak ada masalah pun 100 lebih. Tiba-tiba buat itu yang tak nak. Tak ada masalah pun. Duit duduk dalam bank dia 10,000 dah 15 tahun tak sentuh. Jadi apa salahnya? Ambil 100 lebih, nak tambah lagi yang 600 setengah ni supaya boleh dapat kambing. Apa masalahnya? Lain lah, betul lah, macam tak cukup bajet, macam-macam nak untuk anak belajar lah, apa-apa, tak apalah, itu cerita lain lah. Maksudnya korang ada kat sebab. Ini tak ada sebab. Sebab mestilah korban, mestilah lembu. Itu orang macam ni. Bukan korban mesti lembu ke? Kalau tak lembu macam tak korban. Itu orang macam ni. Kesian lah kat dia. Dan habis kat situ, banyak lompat tu. Asalnya perkara ni 10 jam, bayangkan sekarang 2 jam. Dan hujung sekali saya nak masukkan sikit lagi bab takbir. Bab takbir raya. Takbir raya ada 2 jenis. Yang pertama, takbir raya, satu lagi, kita raya hari Jumaat, maka wajib sembahyang Jumaat. Kalau dengar ada hadis itu hadis ni, tak sempat nak cerita, tapi wajib sembahyang Jumaat. Sekarang ni tengah duk sibuk hadis, apabila kamu dah sembahyang raya, maka tak payah sembahyang Jumaat. Nak hadis Nabi, sahih lah, gini. Nak cakap awal-awal, tolak je terus. Bukan tolak hadis, tak payah pakai. Tolak hadis tak boleh, tapi tak boleh, bukan tolak hadis. Dah, jangan forward, stop. Ceritanya hari Jumaat raya wajib sembahyang Jumaat orang lelaki. Habis cerita. Okey. Dan takbir raya, ni last sekali, takbir raya ada 2. Nak betulkan takbir raya ada 2 jenis. Yang pertama, takbir raya dipanggil mursal ataupun mutlak. Yang kedua, takbir raya muqayyad. Takbir raya yang biasa kita lah. Yang takbir raya jenis mursal dan mutlak, takbir ni tak terkait dengan sembahyang. Bila-bila masa boleh takbir. Sunat dinyaringkan kuat-kuat macam kita selalu buat. Kalau ada tekong satu orang pun okey, tekong tu seorang pun okey. Kuatkan suara bermula maghrib malam raya Aidilfitri dulu sehingga solat raya. Tu je, berapa jam? Tak sampai 24 jam. Bila-bila masa, tak kira tempat. Itu nama dia takbir mursal ataupun mutlak. Termasuklah takbir raya Adha, maghrib sama juga hingga sembahyang raya Adha, sama. Itu mursal juga, mana-mana boleh. Okey. Jadi kalau gabung ayat lebih cantik macam inilah. Takbir raya mursal ataupun mutlak, tak berkait dengan sembahyang, bila-bila masa boleh buat, sunat dinyaringkan, kuatkan suara bermula maghrib malam raya mana-mana pun, dua-dua, sehingga ke sembahyang raya dua-dua tu. Masa tu mana-mana boleh. Itu satu, selesai, kita biasa buat, tak ada masalah. Yang kedua dia panggil takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni, dia nak takbir kena sembahyang. Lepas sembahyang baru boleh takbir. Maksud baru boleh tu baru disunatkan takbir. Lepas sembahyang baru takbir. Kalau tak sembahyang tak boleh takbir. Tak boleh tu bukan masuk neraka tau. Tak boleh lah, tak disunatkan, tak disuruh untuk takbir. Dia berkait dengan sembahyang. Takbir yang kedua ni muqayyad, takbir raya muqayyad. Dan setiap kali disunatkan, setiap kali lepas solat, wajib ataupun fardu, berjemaah ataupun seorang, tak kira. Dan disunatkan pula termasuklah solat jenazah sekalipun. Dalam masa bila waktunya, nanti jap sebelum tu. Dan disunatkan juga tidak disunatkan nyaring. Dan tidak disunatkan ada tekong.
Yang tekong macam yang tadi tu. Itu tak. Yang ni hanya buat lepas semayang. Semayang baru buat. Lepas semayang terus Allahu Akbar, Allah terus. Yang tadi tak kira semayang ke tak semayang, bila daripada maghrib sampai ke semayang raya. Itu mana-mana tengah jalan, kecuali dalam bilik air, jalan toilet je tak boleh. Yang ini berkait dengan sembahyang. Waktu mana ada? Dia hanya ada pada waktu raya Adha je. Ni. Lepas sembahyang baru boleh takbir. Dan takbir dia tak sunat macam takbir mursal tadi kuat-kuat. Tak. Ayat sama cuma tak sunat kuat. Tak sunat tekong ada, tak sunat. Dan setiap kali lepas sembahyang, tak kira sembahyang apa, termasuklah sunat. Dan tak disunatkan lagu. Tak sunat lagu. Dia sama macam wirid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum je. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana? Kalau tak lagu tu hilang kan? La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd 3 kali. Tu je. Macam-macam Nabi. Subhanallah, subhanallah. Mana ada? Mana ada? Itu dah kadang-kadang bila dah orang jemaah boring, imam buatlah macam tu. Kalau biasanya mana ada? Astaghfirullah, astaghfirullah, mana ada macam tu dia. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dan yang nyanyi macam tadi pun tak disunatkan waktu zikir lepas sembahyang. Jadi kenapa kadang-kadang imam buat tu, kadang boring buat sekali-sekala. Tapi kalau setiap kali lepas sembahyang buat, out dah tu. Out dah tu, kena ngaji balik Tak, dia sunat macam biasa. Macam biasa dan perlahan. Perlahan tu maksudnya macam biasalah, macam kita buat slow. Taklah kuat sangat, taklah slow sangat, biasa. Dengar-dengar tak dengar, dengar tak dengar. Itu. Dan begitulah juga takbir muqayyad yang disunatkan pada setiap kali lepas sembahyang pada hari raya Adha ni. Masuk hari Adha pada 4 hari tu. Sebenarnya 5 hari, tapi nak cakap 4 hari dulu. 4 hari, nak cakap 4 hari dulu. Sekejap lagi kita cakap 5 hari. Hari raya maksudnya hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai asar. Lepas asar, lepas sembahyang asar, takbir habis. Sebab dia tak ada ba'diyah kan, habis kat situ. Bermula kalau raya tadi bermula malam habis sembahyang raya lah. Habis sembahyang raya. Sembahyang raya tu baru habis sembahyang raya, setiap kali sembahyang disunatkan. Tu ambil yang 4 hari dulu. Jadi setiap 5 hari. Yang disunatkan takbir dan dianya biasa je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. 3 kali. Lepas tu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Sampai habislah. Habis macam tu je, macam tu je. Kalau baca, kalau nyanyi lagu kan menyebabkan jadi lama. Bila menyebabkan jadi lama 10 minit 15 minit, lepas tu auzubillahi minasyaitanir, baca doa. Padahal tak, sepatutnya lepas tu zikir macam biasa. Habis je dengan perlahan tu dalam seminit je kot tu, seminit betul. Astagfirullah, astagfirullah. Terus zikir macam biasa, baca ayat kursi, baca subhanallah, subhanallah. Cuma awal tu sabar sekejap seminit untuk takbir. Itu yang jadi kita kadang-kadang silap. Padahal tinggal pula zikir yang biasa. Silap lah. Itu cara yang betul. Okey, kata 4 hari tadi kan, sebenarnya 5 hari pada mazhab Syafi'i. Bermula, kalau kita ambil terus kejadian tahun ni, bermula hari Khamis subuh. Kalau kira ni Khamis subuh, dia bukan Khamis subuh, dia sebenarnya 9 hari bulan. Dia 10 hari bulan Zulhijjah, 9 hari bulan tu maknanya esok tu raya. Jadi bila esok raya masuk 9 hari bulan, pada maghrib tu tak boleh lagi. Hari Khamis kan, hari Rabu tu, Rabu nak masuk Khamis tu masuk 9, maghrib masuk 9 kan. Tak boleh lagi. Isyak tak boleh lagi. Subuh lepas main subuh boleh lah. Lepas tu habis. Tak boleh, dah habis. Kemudian waktu duha, sembahyang duha. Lepas sembahyang duha, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang-seorang ataupun ramai-ramai pun boleh. Macam kalau lepas sembahyang buat ramai-ramai pun boleh. Tapi ramai-ramai cara tadilah, bukan ramai-ramai cara tekong macam mana malam raya hingga ke pagi raya tu. Betul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dah tengok dah. Kalau tak nyanyi memang tak boleh. 3 kali. Lepas tu sekali yang penutup. Lepas tu habis. Lepas tu Zuhur. Sebelum sembahyang Zuhur qabliyah. Lepas qabliyah ada lagi 2-3 orang duduk sembahyang. Takkan duduk saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali. Last kali dengan tu habiskan. Lepas tu sembahyang Zuhur. Lepas sembahyang Zuhur macam tu. Lepas tu ba'diyah dan seterusnya. Ada meninggal. Allahu Akbar 4 kali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Bukan macam itulah maksudnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia kata, "Dora ayah aku mati, dora raya ayah aku mati." Bukan, kau tak mengaji cakap. Kau yang tak mengaji. Kau yang tak mengaji. Jadi disunatkan tu. Bermula 9 Zulhijjah. Kita biasa buat kat sini. Setiap saya pindah sini, setiap jadi imam kat sini memang buat kat sini, memang tak pernah miss lah. Dulu tak tahulah. Memang sehari sebelum tu, subuh tu. Jadi lebih kurang 5 hari ataupun 5 kali 5 25 tolak 2. 23 waktu. Betul lah, 23 waktu semayang fardu. Betul lah kan? Yalah, 5 kali 5 25, tapi dia 2 waktu maghrib dengan isyak tolak. Tak boleh. Yalah, 23 waktu yang sunat. Dan kalau rasa boring, nak takbir, semayang sunat. Tak apa, semayang hajat ke semayang apa, takbir lepas tu. Tapi dengan disunatkan, jangan bising-bising, biasa-biasa je. Habis. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Yang 10 jam dipendekkan 2 jam. 2 jam. Itulah jadi laju. Jadi kita akan sambung. Cuma hari Selasa ni tak berani nak cakap lagi. Macam mana hari Selasa? Jalan ke tak jalan? Hari Selasa akan datang. Jalan. Masa tu dah kerja kan? Tak cuti kan? Jalan lah kalau macam tu. Jalan lah. Hari Selasa kita sambung, duduk di antara 2 sujud dan sekali dengan lepas 2 sujud dah sujud dah dengan tahiyat. Okey, ada apa-apa soalan? Kita bab ni dah habis. Okey. Tak ada. Alright. Okey, sepatutnya ada dalam ni, saya skip tadi. Ada pernah berlaku kilang ada 2,000 orang. Berpakat RM2 seorang. 2,000 orang pekerja, RM2 seorang. Mampus lembu tu. Kan dia jadi tunggangan kat akhirat. Tak adalah, bukan macam tu. Tak sah. Satu lembu paling banyak 7. Dia kena macam ni. Kalau nak buat kongsi macam ni. Nah duit aku bagi kau. Kau buat korban nanti apa? Nah duit. Bukan aku punya korban, kau punya. Nah duit kau punya. Nah duit kau punya buat korban. Nah duit kau punya korban. Nah duit korban kau. Korban kau. Terima kasih. Kalau nah duit kita kongsi, kita buat korban, ambil satu tompok atau ambil satu sekor. Sekor tu maksud satu bahagian, ambil satu bahagian atau sekor kambing. Berapa? 800. Adik-beradik ada 4, 200 orang. Ambil sekor kambing, tak sah sebab 8. Ambil satu bahagian lembu, tak sah, mana boleh. Satu bahagian satu je. Jadi boleh bagi duit, kemudian yang buat korban yang menerima duit. Bukannya tu. Jadi dia cuma macam membantu, macam kutu, macam membantu. Okeylah. Tapi dia dapat pahala membantu adik-beradik. Orang yang buat tu dapat pahala korban. Dia tak dapat pahala korban langsung. Tak ada kena-mengena dengan dia yang bagi tu. Dapat pahala sedekah ke hadiah ke macam tu. Jadi tak boleh digabungkan sampai macam tu. Wallahu alam. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.